lebih sesuai untuk bercerita dan berkongsi pengalaman peribadi beliau pada malam yang barakah ini. Falyatafaddal mashkura. Sejuk ni Ustaz. Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dah macam-macam saya fikir nak cakap, tapi bagi salam tu hilang nak cakap ni. Masya-Allah. Tak lupa juga saya ucapkan ribuan saya ni lah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala. Okey, terima kasih pada tuan moderator kita, Ustaz Hanan. Tuan moderator Ustaz Hanan. Ustaz. Tuan moderator kita Tuan Adil dan Ustaz Adnan, yang tak lupa juga yang berbahagia yang saya hormati Tuan Guru Habib Ali, nak sebut susah ni. Masya-Allah, punya sejuk ni. Bukan sejuk sebab takut, sebab saya duduk dengan orang hebat. Sebab saya ni tak hebat mana pun. Saya ni daripada kalangan-kalangan orang kata kalau siang tu jangan jumpa, selalunya malam lah dalam kegelapan. Tapi saya kenalkan diri saya dululah insya-Allah sebelum saya bercerita. Okay, nama saya Fazil bin Muhammad Ali. Saya daripada 13 beradik, satu bapa satu mak lah. Saya anak yang ke-11. Dalam 13 beradik itu sekarang tinggal 6, 7 dah simpan insya-Allah. Saya sudah berkahwin, sudah memiliki anak. Anak saya 14 orang. Daripada 4 perkahwinan, isteri saya 4 lah, bukan 4 perkahwinan lah. Isteri saya 4 yang kekal. Tak ada pisah-pisah lagi. Alhamdulillah. Allah bagi jodoh saya tu. Alhamdulillah. Walaupun daripada saya ni gangster yang comel. Gangster-gangster kita ni, gangster-gangster Malaysia ni banyak yang comel-comel. Kan, tapi kita bukan nak cerita pasal bab kahwin lah. Kita cerita pasal penghijrahan saya ni. Alhamdulillah. Terima kasih semua InsyaAllah. Ni kalau salah ke apa ke, jangan ambil sebagai ilmu tau. Yang tak baik tu jangan ambil sebagai ilmu, ambil sebagai pengajaran. Hidup saya membesar dekat Sungai Besi, kampung Stenggan lah. Stenggan. So saya membesar dekat sana. Saya sekolah sampai Form 1. Saya sekolah sampai Form 1 saja. Saya sekolah pun saya ada CJ yang hebat, Raja Ponteng. Saya bawa balik sijil saya tunjuk kat bapak saya. Cikgu bagi sijil ni, saya ni buta huruf. Saya tunjuk kat bapak saya. Saya cakap, bapak, cikgu bagi sijil ni. Dia kata saya dapat pelajar Temelang. Saya pun bingung kan pergi cakap. Apa yang cikgu cakap saya sampai. Lepas tu dapatlah ketuk kepala tu sekalian. Macam ni dia bagi. Ini bukan pelajar Cemerlang. Ini Raja Ponteng kan. Mana kau pergi? Saya pergi sekolah, tak pernah sekolah. Tapi semua saya wrong. Semua saya berhijrah ke tempat lain. Lepas tu saya masuk Form 1. Masuk Form 1 saya masuk sekolah samping. Sekolah samping tu kan. Dekat Pudu tu, dekat penjara tu. Sekolah tu memang orang kata hardcore sikit lah. Masuk sekolah je dah bergaduh. Masuk sekolah. Tapi saya ada abang. Abang saya berhenti masa Form 1 tu saya dah berhenti. Saya duduk dengan abang saya. Saya keluar daripada tempat tu, saya duduk dengan abang saya. Itulah penghijrahan saya yang orang kata yang dahsyat lah. Yang dahsyat sangat, saya dibela oleh seseorang atau abang angkat saya lah. Dia membesar dekat rumah saya. Alhamdulillah dia pun dah berhijrah agak. Saya membesar. Perjalanan saya tu dahsyat lah, daripada budak suruhan. Macam-macam lah. Macam-macam. Tapi saya tak boleh nak cerita lah benda-benda yang boleh mengaibkan saya. Takut nanti benda tu ada keburukan akan datang. Orang akan cakap, dia ni macam ni. So saya cuma cerita. Tahulah bila kita duduk dalam kegelapan ni, manusia tidak pandang kita ni mulia. Manusia pandang kita ni macam something. Saya berjalan pun orang cakap, dia ni gangster, dia ni kaki pau, dia ni kan. Sampai orang kata macam-macam lah. Memang impian saya manalah, memang nak jadi gangster pun. Kan, impian saya masa sekolah pun. Memang saya nak jadi seorang kepala. Saya cakap, saya memang nak jadi kepala lah. Sebab saya dah duduk pun dengan kepala kan. So, saya rekrut budak-budak saya sikit lah punya ramai. Saya rasa ramai lah. Kira time tu saya rekrut memang hardcore lah, daripada budak sekolah sampailah budak-budak yang tidak bersekolah, yang tak pernah bersekolah pun saya rekrut untuk duduk dengan saya. Tapi perjalanan kita tu untuk dunia sajalah. Untuk dunia, untuk kepentingan diri, untuk kesenangan diri. Tak ada untuk
Untuk apa? Untuk akhirat. Saya macam-macam lah orang kata, Masya Allah. Cuma saya ni Alhamdulillah Allah Ta'ala tak bagi saya kejahatan saya tu lebih pada saya tak pernah minum, saya tak isap dadah, saya tak isap rokok. Saya cuma jahat saya gadis syurga je kan, Masya Allah. Saya cuma jahat pada kat situ je lah. Tapi yalah, saya ni manusia kan. Kadang-kadang kita tak lari pada melakukan kesilapan. Perbuatan saya ni kadang-kadang saya pun tak tahu benda tu terlebih. Pasal saya tak ada orang guide. Dalam kalangan saya ni tak ada ustaz, tak ada alim, tak ada siapa-siapa pun, tak ada abid, tak ada apa. Dalam golongan saya ni semuanya, kalau saya suruh pergi gaduh, gaduh. Kalau saya suruh pergi bakar, bakar. Kalau saya suruh pergi langgar, langgar. Saya pun tak tahu dia ni ustaz ke, dia ni bukan ke kan. Saya rasa dia sama je dengan saya je kan. Maksudnya saya rasa saya tak jumpa, maksudnya dalam kehidupan saya tak jumpa. Saya tahulah surau, saya tahulah orang masjid, saya tahulah semua. Tapi kita tak tahu. Saya tahu golongan saya je. Dia orang dikawal oleh saya. Saya kawal ramai, berpuluh ribu gak anak buah gak. Tapi saya tak bawa mereka kepada jalan yang disuruh oleh Nabi kita kan. Bawa semua, maksudnya kalau dia orang berilmu, ilmu sendiri lah. Maksudnya dalam kegelapan kita ni. Tapi sampai satu ketika bila anak saya dah start besar, anak saya 14 orang, 8 perempuan, 4 lelaki. Lepas tu saya Alhamdulillah saya kenal dengan Ustaz Abdullah ni. Saya dalam banyaklah, saya tak kenal banyak ustaz. Saya kenal Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah ikram saya 2 tahun. Tapi saya tak layan juga dia pasal dia bukan gangster kan, bukan level-level saya kan. Saya buat tak reti je kan. Dia jumpa saya ceritalah pasal apa pun saya buat tak reti je, buat tak layan je kan. Saya pun kan, sampai satu ketika tu saya cakap, apa benda dia nak bawa aku ni 3 hari ni kan. Saya cakap apa hal ni. Saya duk fikir 3 hari, apa benda 3 hari kan. Terfikir-fikir dia nak ajak saya keluar 3 hari. Lepas tu saya cakap kat ustaz, bolehlah ustaz. Saya ikutlah ustaz kan, sebab ustaz dengan saya ni pun tak benci pun saya tengok kan, macam tak benci dia kan. Dia follow je apa yang saya buat kat dia kan. Follow saya pun, okeylah. Saya bawa, first kali saya bawa keluar 50 orang. Budak-budak saya bawa 50 orang keluar 3 hari dekat Jerantut. Jerantut Ustaz. 3 hari tu saya keluar, satu malam tu tak terasa langsung. Ikutlah semayang sebab saya pun belajar-belajar. Itu dah jauh lah. Sebelum saya berhijrah tu, puncanya saya berhijrah tu sebab saya kena tangkap kan. Saya keluar 50 orang, keluar duduk 3 hari. Ustaz kenalkan dengan Maulana Hilmi, ni tasfiz dia. Saya tengok anak-anak tahfiz semua kan. Alhamdulillah keluar 3 hari. Saya hijrah tu sebab saya terkesan dengan 3 hari itulah. Saya keluar tu 3 hari dengan tabligh, itu saya terkesan langsung. Sebab kenapa saya cakap saya terkesan? Saya anak yatim piatu, mak bapak saya dah meninggal. Saya tak nangis. Mak bapak saya meninggal, saya tak nangis. Sebab tak terkesan, saya tak sedih. Kan, saya tak ada rasa apa pun. Kawan saya tanya, kenapa kau tak nangis? Saya cakap ke dia, kalau aku nangis, dia hidup, aku nangis. Sebab dia tak akan hidup kalau aku nangis. So saya cuma sedekah Fatihah, selesai ke apa semua. Saya keluar 3 hari, saya nangis. Saya kena dengar bayan Isyak, subuh, lepas tu Zuhur, semua ada sibuk dengan tu. Satu hari tu hati saya ni rasa macam panas, dia pecah terus saya menangis. Saya nampak macam Allah Ta'ala ni pasang satu CCTV kat depan ni, menayangkan perbuatan-perbuatan saya tu. Allah, saya rasa macam ya Allah, saya ni punya jahil tahap maksimum teruk. Maksudnya kalau kena tangkap ni maksimum, orang kata tak sempat lah nak tengok keluar kan. Orang kata tak ada masa dah lah kau nak tengok dunia kau lah kan. Memang kau kat dalam lah 100%. Kalau dekat neraka tu memang confirm neraka lah. So saya fikir ya Allah, dahsyatnya saya ni, zaman-zaman saya jahil ni, saya rasa macam terhina gila-gila kan. Saya rasa ya Allah, saya dalam dengar tu saya doa ya Allah. Saya cakap ya Allah, saya kan rupa-rupanya ada sesuatu yang dalam hati saya ni untuk, tapi saya tak pernah terfikir pun untuk berubah.
Tapi bila ustaz bawa saya 3 hari tu, rupanya ada satu terkesan dekat saya. Saya cakap, ya Allah, lepas tu nampaklah gambaran-gambaran macam apa yang saya buat, otak saya ni, dia berpusing-pusing. Kau buat ni, kau buat tu, kau buat ni, kau nanya orang, kau buat macam-macam. Kan? Itu waktu saya itulah sedih saya. Lepas tu saya bangun, saya tajud. Malam tu jugalah saya mimpi mak saya. Saya mimpi bapa saya. Mimpi semua adik-adik saya. Sebab saya adik-adik ramai. Saya keluar. Kasih sayang tu tak ada. Kan? Bila kasih sayang tu tak ada, kita tak ada rasa rindu. Tak ada langsung rindu dengan adik-adik. Tak ada langsung. So bila Allah Ta'ala tu bagi saya mimpi, saya berdosa. Saya balik tu, saya jumpa kakak saya, adik-adik saya. Saya minta maaf semua. Kakak saya pun terkejut. Saya tak pernah minta maaf pun. Minta maaf semua. Takbir! Lepas tu saya pun, ya Allah, saya punya hina ni memang tempat dia bukan syurga lah, memang neraka. Dan saya, sejak itu saya pergi kubur mak saya. Saya melawat kubur mak saya. Saya pegang tiang lahat. Batu lahat. Aku pernah batu nisan. Batu nisan. Saya pegang batu nisan tu. Saya nangis. Saya cakap saya rindu. Saya rindu semua. Saya rindu dengan mak saya. Sebab yalah, kita tak ada siapa kan. Kita orang kata kita hidup ni bergantung pada diri lah. Pada anak-anak kan. Nasib baiklah isteri saya. Alhamdulillah isteri saya setia dengan saya walaupun dia tahu saya ni perangai macam apa. Kan, teruknya. Orang kata kalau anjing tu teruk, dia pun mulia sebab dia pernah masuk surga. Saya ni entahlah lagi teruk kot kan. Dahsyat. Tapi saya tak boleh nanti saya dahsyat saya tu. Macam tak boleh nak terkata. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi hidayah pada saya. Terkesan saya pada keluar 3 hari tu. Saya terus istiqamah. Macam mana saya dapat istiqamah? Macam inilah. Bila air mata saya keluar, saya berdoa pada Allah. Kuatkan iman saya. Kuatkan saya punya hati saya ni supaya bila saya manusia, saya pernah lakukan perkara-perkara mungkar, saya pernah lakukan perkara jahil. Dia bolak-balik. Kadang-kadang dia teringin. Benda tu ujian pada saya. Itulah saya sentiasa himpit dengan Ustaz Abdullah. Saya tanya Ustaz, saya ni macam Ustaz bagi saya zikir, bagi saya amal. Sibukkan hati saya dengan zikir, dengan bertasbih. Saya akan tanya Ustaz, Ustaz akan kena sibukkan diri dengan hati ini dengan zikir. Bila kita tidak berzikir, dia kata, kita akan fikir. Hati ini akan memberontak, dia berlawan. Lepas tu baru saya tahu, ada nafsu. Barulah saya tahu, ada iman. Kenapa bila iman tu kita ketepikan, nafsu kita dahulukan, iman ni akan terkecil hati, dia tak akan macam rapat dengan kita. Dia macam tak kawan dengan kita lah. Dia mengajuk, pasal kau lebihkan nafsu. Kan? Pasal dalam diri kita ni macam ada 2 manusia yang sedang bermain dengan kita. Seorang yang baik, seorang yang jahat. Saya cakap, Ustaz ajar. Lepas tu Ustaz cakap, zikir. Saya Alhamdulillah sampai sekarang apa yang Ustaz ajar, walaupun saya ni tak pandai mengaji, saya masih belajar apa Ustaz? Alif Batan. Alif Batan. Tapi saya belajar hari-hari dengan Ustaz. Ustaz, saya tak cari Ustaz. Ustaz datang dengan saya pasal selalu ingatkan saya. Saya rasa bersyukur. Sebab saya ada sahabat yang sentiasa ingatkan saya tentang kehidupan ni. Sebenarnya kehidupan ni bukan untuk kekal, tapi untuk meninggal, untuk kita akan meninggal. Satu hari kita akan, sebab saya tak pernah fikir pun. Saya cuma fikir hidup saya ni macam filem. Filem ni dia cerita sampai satu ini dia mati, habis. Tak ada cerita dah. Saya anggap macam tu je. Saya tak pernah fikir pun kita akan masuk syurga, kita akan masuk neraka. Sebab kita orang yang tak beriman kalau macam inilah dia jadi dia kan. Tapi bila saya dah duduk dengan Ustaz, baru saya tahu kita kena macam ni. Baru ada syurga, baru ada neraka. Kita ada Nabi, kita ada orang yang kita perlu selawat, kita kena beri. Lepas tu saya, Alhamdulillah saya dapat jaga solat saya. Saya tak pernah berjemaah dengan keluarga saya tau. Saya tak pernah berjemaah dan saya tak pernah jadi imam dengan keluarga saya. Alhamdulillah. Dan saya dapat jadi imam anak saya. Saya tak pernah pun puasa. Saya tak pernah puasa, tak pernah lah semayang hidup saya.
Tapi alhamdulillah 2 tahun ni 2 tahun ni saya rasa macam raya saya tu adalah puasa penuh saya, tarawih penuh saya dapat tahajud saya jaga, lepas tu saya keluar, saya ikut ustaz ajak saya satu masjid ke satu masjid tarawih. Saya tak rasa jemu, tak rasa macam saya ada keinginan je nak macam apa ustaz ni cakap dengar dia pergi masjid India, saya pergi masjid ni nak dengar macam orang Arab punya tu, orang pergi masjid dekat mana tu ustaz? Saya pun dah lupa. Kan saya banyak sangat masjid. So saya tanya ustaz, kenapa kita nak kena pergi masjid? Duduk je lah satu masjid. Dia kata kita kena duduk suasana. Suasana ni kita jangan ambil satu, kena ambil banyak. Bila kita ambil banyak ni, duduk dengan orang-orang alim ni, dia kata sebab orang-orang alim ni sentiasa berdoa. Dan salam, dia suruh cium tangan kan. Cium tangan. Bapak aku pun aku tak cium tangan. Aku cium tangan orang alim ni. Lah. Kan saya pun. Lepas tu saya tanya, kenapa nak kena cium tangan dia orang ni? Cakap kan. Cakap bila orang alim ni, dia kata dia selalu berdoa, dia selalu berzikir. Tangan-tangan dia sekurang-kurangnya dapat menghakiskan daki-daki kotor kat badan kita ni. Sebab itulah saya jumpa orang-orang lain, tak kisahlah umur dia 14 tahun ke, dia budak tahfiz, saya mesti cium tangan dia. Sebab saya akan cakap dekat dia, doakan saya, terus saya istiqomah, terus kuat. Dan saya pun alhamdulillah, anak saya pun dalam 14 orang anak saya tu, 2 orang dah masuk, saya hantar sekolah tahfiz, 2 hafizah, 2 tahfiz. Tahun depan hari tu saya hantar seorang untuk interview untuk tahfiz juga, saya hantar dekat tahfiz juga. Anak-anak saya yang bini-bini yang nombor 3 dengan nombor 4 tu, ada semua saya akan hantar tahfiz. Sebab saya cakap dunia ni saya dah lalui. Kau pandai macam mana kau hebat, macam mana kau belajar, kau mesti akan sesat. Sebab keseronokan kau tu kau tak boleh lawan. Engkau akan lawan mak bapak engkau kerana seronok. Macam saya lah. Saya lawan mak bapak saya kerana seronok. Mak bapak saya bukan tak pesan. Saya balik, biasalah balik macam Tambi kan, macam India. Gangster India pakai ganti emas, pakai gelang. Kau ni kan, macam Tambi lah, betul-betul macam Tambi. Kan? Macam Tambi pakai yang tak senonoh lah. Kita pakai emas, pakai rantai, benda yang tak sesuai untuk kita. Kita mana tahu macam tu. Kita Tambi seronok sangat dengan dunia. Dunia ni bagi saya macam best je. Saya tak nampak dia ni. Tapi bila saya dah berhijrah ni, saya rasa dunia ni dah tak best. Sebab saya dah tak sabar tunggu nak mati. Sebab saya rasa dah tak nak tengok dah. Sebab saya dah rasa umur saya dah 45. Saya berhijrah untuk keluar tu form 1. Saya lupa umur sebab saya ni tak pandai kan. Umur berapa macam tu form 1? 13 tahun. Ini bukan marah raja lawak, tapi saya jujur lah, saya cakap saya tak pandai. Kalau saya tak kalah nak membodohkan diri saya, tapi memang bodoh lah pun kan. Itu pun dah lupa. Saya keluar. Lepas tu hubungan kita adik-beradik tak ada, kurang. Lepas tu sekarang ni alhamdulillah saya rapatkan hubungan, saya banyak buat kenduri tahlil untuk mak saya. Banyaklah saya buat, macam-macam dah saya buat. Lepas tu saya bawa jemaah-jemaah saya keluar 3 hari, tiap-tiap bulan 3 hari. Tiap kali saya keluar, saya bawa anak saya yang kecil, yang lelaki tu keluar 3 hari sampai Langkawi. Saya cakap dia tak apa. Sekolah kalau kau tak pandai pun tak apa. Ini penting pasal ini dunia akhirat. Saya cakap kan, sekolah dunia je dia akan habis. Akhirat tak ada pun rugi, saya cakap kan. Bawa. Tapi tak adalah saya sampai tak nak sekolah kan, nak sekolah sampai darjah bagi dia pandai baca daripada bapak dia yang tak baca kan. Cikgu suruh bangun, cikgu suruh baca, kita baca dalam hati sebab tak tahu nak baca depan tu. Kan apa ni kan, tapi itulah kehidupan. Bila kita tak, tapi alhamdulillah kepada yang semua yang ada ni, yang muda-muda ni, tolong yang saya nak pesan supaya hidup kita dekat dunia ni kita kena ingat kan, yang cantik tu tak semestinya selalunya indah. Yang cantik itulah yang selalu menyesatkan kita. Kerana apa yang kita nampak tu semua usaha orang untuk jatuhkan kita. Usaha orang buat inilah kelab-kelab malam ni semua untuk minum arak-arak ni semua. Tapi kita lalulah berapa ramai anak-anak muda yang rosak tu saya tahu. Saya pernah duduk dalam kelab-kelab ni semua. Kan? Sehingga kan saya berdoa, ya Allah, saya takut. Dulu saya tak berdoa, sekarang saya doa.
Ya Allah, janganlah kau tarik anak aku juga. Kan, pasal saya ada anak perempuan umur 19 tahun. Kan, saya selalu pesan dekat anak-anak saya. Saya cakap, saya siap ambil gambar anak saya, hantar kat semua geng-geng saya ni. Kau nampak anak aku lalu kat kelab kau ni, kau bagi tahu aku. Kan, punya takut tu. Kan, punya takut tu. Saya dah pesan saya dah cakap kat anak saya. Lepas tu anak saya pula pun boleh pula nak bawa kawan. Dia kata ni kawan, saya ambil IC kawan tu, saya tangkap gambar. Langsung lelaki tu pun tak nak tahu rumah. Punyalah dah. Kan, nampak tu saya punya berjaga-jaga tentang anak tu. Masa zaman kita tu, kita lupa benda tu kan. Macam tu, ya Allah. Itulah saya pun, saya selalu berdoa, selalu jumpa dengan ustaz ni. Saya cakap, ustaz, tolong saya ustaz. Saya kalau resah, saya akan jumpa ustaz lah. Malam, ustaz, apa saya nak buat? Ayah bangun, dah tidur ke tadi? Saya kata, dah. Okay, pergi ambil semayang. Buatlah solat, doa. Dia kata doa pada Tuhan. Saya itu je lah yang saya amal-amal. Selalu saya zikir supaya hati saya ni tak bolak-balik. Saya walaupun umur 45, orang kata dah macam hujung-hujung lah tu. Tapi jiwa tu nak muda je kan. Terasa kalau tengok sekalian macam 18. Tengok macam nak pergi lagi ni, pergi jahat lagi ni kan. Tapi nasib baik saya ada sahabat nombor telefon saya tak pernah buang. Saya telefon, saya WhatsApp, saya jumpa. Tapi Alhamdulillah saya jumpa saya punya. Walaupun saya tak pernah berguru dengan Habib Ali, tapi saya anggap dia macam guru saya. Saya cium tangan dia, saya rasa Habib Ali pernah letak tangan dia dekat sini, saya menangis. Saya menangis, ya Allah, saya rasa gugur saya punya daki-daki tu. Bila tu barulah saya faham kenapa kita kena sentiasa duduk dengan orang alim. Kenapa kita kena sentiasa duduk dengan orang-orang yang duduk dalam masjid. Sebab masjid ni tempat mana pagarnya nafsu jahat. Bila kita duduk dalam masjid, kita tak fikir dah orang kat luar. Sebab dalam masjid kita kena sibuk. Sebab dalam masjid kita tak boleh nak sembang pasal kelab. Kena sembang lah pasal nak balik kan. Mana boleh dalam masjid kita nak sembang pasal 3 lain, 4 lain, 10 lain dah, tak boleh dah. Kan? Dalam masjid ni kita dah kena duduk. Kalau kita tak mengaji, kita buat solat sunat. Kalau kita tak buat solat sunat, kita zikir. Itu yang ustaz ajar kat saya lah. Kalau saya salah, saya minta tuan guru betul kan. So saya bila duduk kat masjid, saya zikir sampai saya beli tasbih 1000 tu. Tapi saya tak keluarkan lah, nanti pelik pula orang masjid. Saya bawa beg plastik tu. Kan, saya tangan saya macam ni, saya duduk kan, masukkan tangan tu, orang pun tengok apa benda yang dia buat. Sebenarnya saya tengah berzikir tu. Saya duduk ujung-ujung masjid. Kan, saya duduk ujung-ujung masjid sampai saya terasa rindu. Ustaz, saya nak pergi ni. Saya baru balik pada Palestin. Baru semalam saya sampai. Semalam lah. Ahad saya sampai. Kat sana jangan cakap saya pergi semua makam. Saya pergi semua makam para sahabat. Saya pergi tu, ya Allah. Saya bukan menangis kerana tu, saya menangis macam mana Nabi kita ni memperjuangkan Islam ni hebat kan. Saya nangis dekat Masjid Al-Aqsa tu. Dawn pada waktu saya pergi tengok tempat Isra Mi'raj tu, ya Allah. Saya semayang solat sunat waktu saya nangis. Bukan nangis, asyik sibuk nangis je kan. Saya sedih. Sebab ya Allah, kenapa bapa aku dulu kalau lahir patut hantar aku sekolah tahfiz, jangan bagi aku sekolah biasa kan. Kalau sekolah tahfiz kan, saya duduk fikir kan, sebab adik-adik kita tahulah kan, tak ada yang hebat. Tapi alhamdulillah keluarga saya pun dah besar, dah ada yang dah berhijrah semua dah. Alhamdulillah sentiasa kena berdoa sebab saya selalu minta Ustaz, Tuan Guru Maulana Helmi, semua siapa yang pandai agama ni saya akan panggil dia guru lah. Sebab kita tak pandai. Takkan saya nak panggil saya guru, orang suruh baca alif bata je lah. Kan, bermula balik kan. Saya akan panggil dia semua, ajar saya. Saya jumpa orang, saya ni satu perangai saya tak malu. Kalau saya tak pandai, saya akan tanya, nak baca doa kunut. Saya pernah semayang dengan bini saya tu, saya semayang subuh. Saya baca separuh je doa kunut, lepas tu saya buat je tu, bini saya sambung. Boleh? Saya bincang dengan bini saya cakap, sayang, nanti I baca doa kunut. Sampai tahap ni je aku boleh baca tau. Aku tak ingat lagi, lepas tu aku, kau sambung. Kan? Dia sambung. Saya sampai tahap macam tu. Kan? Tapi saya usaha juga. Lepas tu bila saya tu Ustaz cakap kat saya benda tu sunat je kan, dia kata. Tapi sunat diwajibkan. Kalau tak pandai tu buat teruslah. Tapi saya untuk elakkan benda-benda tu jadi batal, saya cakap tak apa. You buat sendiri sebab you pandai kan. I duduk sini takkan saya nak suruh jadi imam. Pelik ni kan. So saya buat sendirilah. Saya cakap dengan bini saya, kalau subuh you semayang sendiri, I semayang sendiri.
Kalau semayang isyak apa semua, kita jemaah. Dah pandai sikit semayang, alhamdulillah. Saya belajar semayang ni, kalau tuan-tuan nak tahu, saya belajar semayang kat dalam penjara. Saya belajar semayang dalam penjara dengan satu orang ni, orang Melayu dan ada 3-4 orang Indonesia. Saya belajar dengan dia orang. Kan? Saya seludup, maklumlah kita kan berada-berada kena tangkap, telefon senang dapat kan. Telefon orang kat luar, hello hantar ni buku mengaji apa semua. Lepas tu seludup masuk. Handphone pun saya bawa masuk dalam tu kan. Tapi semua kena bayar lah kan, bukan free. Baca, ikutlah sampailah saya boleh semayang 5 waktu. Sampailah, orang kata tak adalah pandai bacaan tu, tak adalah kalau kita baca ni tak adalah betul. Tapi orang kata sekurang-kurangnya saya usaha untuk belajar. Dan bila saya keluar, saya terus jumpa ustaz. Istiqomah, saya jumpa Habib Ali. Habib Ali. Masya Allah, minta maaf. Untuk Tuan Guru Maulana Ilmi, doakan saya. Lepas tu saya jumpa satu ustaz ni mandikan saya kan. Yalah, orang kata bawa keluar tempat-tempat macam tu kan. Saya teruslah alhamdulillah sampai sekarang saya kuat. Lepas tu saya selalulah sekarang ni saya kuatkan lagi saya punya istiqomah. Saya duduk dalam grup fardu kifayah yang mandi jenazah tu kan. Saya duduk dalam grup mandi jenazah. Saya dah mandikan, saya ingat berpuluh dah jenazah. Sampailah sekarang saya duduk dalam grup tu. Dia tanya, ustaz tanya saya kenapa nak belajar, kenapa nak ni. Saya cakap ustaz ajar je saya mandi, saya tak nak duit 1 sen pun. Saya cakap, ustaz panggil saya 2 pagi, 3 pagi, saya datang dengan isteri saya. Saya cakap sayang tunggu kat luar. Dia pun takut, kau duduk je kat luar tak ada apa kan. Duduk dalam kereta lah saya cakap, duduk dalam kereta. Saya pergilah mandi. Kadang-kadang saya mandikan jenazah ni, macam-macam jenazah dah saya jumpa daripada main. Lepas tu tiap kali saya mandikan jenazah, saya tak letak itu jenazah, saya letak itu saya. Saya cakap adakah kematian aku macam ni? Tiap kali saya mandikan, baby, saya mandi sebesar tapak tangan pun ada, saya mandikan baby. Lepas tu saya pernah mandikan orang yang pecah hancur semua muka. Saya pernah macam-macam lah orang kata, tapi alhamdulillah lah orang ustaz tu ajar saya, kau pergi cari minyak atar. Saya pun cakap kenapa orang jenazah nak pakai minyak atar ke kan? Dia sapu kat ni sebab kita takut nanti kita terasa dalam mati. Sebab kita kena muliakan orang yang meninggal tu. Takut nanti kita, busuknya banyak dia kan. Lepas tu ustaz cakap kat saya tak pernah cerita pun banyak tu macam mana. Tapi saya tak pernah cerita sebab dia kata jaga pandangan, jaga dia punya aurat. Okey, saya alhamdulillah saya ada buat satu program mandi jenazah dengan budak saya 150 orang enggak. Sekarang ni kita orang punya grup dah tertukar lebih kepada hijrah. Saya panggil semua, alhamdulillah hijrah saya ni melibatkan ramai yang berhijrah. Tapi apa pun, itulah hijrah saya. InsyaAllah. Apa pun saya minta doa untuk supaya saya kekal, insyaAllah. Amin. Jadi amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah doa kita mudah-mudahan Cik Tun terus istiqamah. Dan kisah hijrah tadi Ustaz, mungkin sebelum kita kepada penutup, kalau kita lihat masa terlalu mencemburui kita, yang terakhirnya insyaAllah bakal kita dapat doa daripada Habib Ali, insyaAllah Habib bakal berdoa penutup majlis. Sebelum itu, yang terakhirnya mungkin selepas mendengar perkongsian daripada Cik Tun, Ustaz Hanan, kata-kata yang terakhir untuk anak muda Malaysia, moga terus istiqamah. Silakan Ustaz. Teman-teman semua.